Okey, Sufi boleh mula? Semua bersedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Okey, boleh baca doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh baca doa semua? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin. Alhamdulillah alamin. Alhamdulillah. Pertama sekali yang dimuliakan penyelia. Kejap Dengar tak suara tak? Dengar suara tak? Assalamualaikum. Yang pertama sekali yang dimuliakan Ustaz Ahmad Mubarak bin Abdul Razak selaku penyelia dan syarah Ustaz. Kemudian Ustaz Jamarullah bin Yusuf selaku guru pembimbing. Selamat pagi. Okey. Seterusnya kejap sebab laptop Ustaz tertutup. Masih direkod lah. Okey, seterusnya selamat pagi semua anak-anak pelajar sekalian. Sihat semua? Sihat. Sehat, Ustaz. Alhamdulillah. Sihat, Ustaz. Pagi ni semua nampak ceria. Semua dah makan? Ada yang dah makan, ada yang puasa ke? Makan dah. Bulan Syawal biasa orang puasa 6 kan? Irfan puasa ke Irfan yang ni? Tak, Ustaz. Okey. Okey, sekejap Ustaz. Tak tahu sebab apa tiba-tiba laptop mati. Okey. Untuk hari ni kita akan belajar tajuk Lam Lafzul Jalalah. Okey. Sekejap Ustaz nak present, nak buka slide.
Okey, baik. Sekejap Okey, kita mulakan untuk hari ini. Pelajaran kita hari ini Maharat Al-Quran, yang mana kita akan belajar berkaitan dengan lam mati pada lafaz Al-Jalalah. Apa itu lafaz Al-Jalalah, nanti kita akan belajar secara detail, secara terperinci insya-Allah. Okey, tengok ada gambar benda ni sekarang ni. Adam, Gambar gambar ikan. benda. Gambar ikan. Ada gambar ikan yang mana terteranya nama Nama Allah. Allah. Okey, seterusnya gambar Kucing. kucing. Ada tak nampak apa-apa di situ? Ada kalimah Allah kat badan Okey, kucing. baik. Seterusnya gambar benda ni. Biri. Biri-biri. Irfan, biri-biri ke? Betul tak? Kenal tak awak biri ni? Kenal. Biri ke kambing apa lagi? Uh, Ada beza tak biri dengan kambing? ada tak? Kenapa beza je? Biri je, bulu je tebal. Kalau kambing ada bulu tak? Kambing. Bulu sikit je. Sikit je. Oh, kenal. Bagus ha. Okey, ada tak awak nampak apa-apa di situ? Kalimah Ha. Allah. Kalimah Allah. Okey, baik. Ustaz nak bagi tayangan video sikit ni. Cuba hayatilah. Okey. Kejap Ustaz, video tak ada bunyi Ustaz?
Okey. Sila ah. Dengar suara. Dengar Okey. Ustaz. Minta Kau maaf. dengar tak? Adi nak dengar video tadi. Tak. Oh, gak dengar. Okey, minta maaf banyak Ustaz. Sila. Okey. Nak tengok tak video ni? Okey, tengok sikit Boleh? Segala sesuatu yang ada di dunia ini sudah pasti ada yang mendesain dengan sangat sempurna, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sedikit pun kesia-siaan dalam ciptaannya, khususnya bagi orang-orang beriman yang mempercayai segala kemahabesaran Allah dengan segala ciptaannya. Berbagai peristiwa fenomena alam berikut terjadi di berbagai penjuru belahan dunia. Hal-hal yang sangat menakjubkan mengundang decak siapapun yang melihatnya. Pemirsa, inilah 7 tanda kebesaran Allah di alam versi on the spot. Keajaiban alam aurora biasanya kita lihat di daerah kutub, tapi aurora yang satu ini berbeda. Karena aurora yang tampak di atas Gunung Gansite, kawasan Alaska ini, membentuk tulisan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang indah. Aurora sendiri sebenarnya adalah bukti kebesaran dan nikmat Allah kepada manusia. Tanpa ia membentuk tulisan Allah atau bentuk-bentuk yang lain, aurora sepertinya menunjukkan bagaimana Allah melindungi kita dari bahaya yang datang dari luar angkasa. Partikel-partikel kosmik yang datang dari matahari akan dibelokkan oleh medan magnet bumi di daerah yang disebut sebagai sabuk Van Allen. Partikel-partikel ini dibelokkan ke arah kutub, di mana terjadi tumbukan dengan partikel-partikel di dalam atmosfer dan menimbulkan fenomena cahaya yang menakjubkan. Tanpa adanya atmosfer, medan magnet bumi, sabuk Van Allen ini mengandung radiasi berbahaya dari matahari yang akan langsung mengenai permukaan dengan manusia. Sungguh maha besar Allah dengan segala ciptaannya. Pada tanggal 3 Maret 2011 lalu, sekitar 18.000 warga Jepang meninggal akibat tersapu gelombang tsunami setinggi 6 meter. Bencana maha dahsyat yang terjadi pada sekitar pukul 14 waktu setempat itu dipicu oleh gempa bumi berkekuatan 9 skala Richter. Di balik bencana tersebut ternyata ada satu fenomena menarik yang kemudian menjadi perbincangan kala itu, yakni pertemuan lafaz Allah yang terekam melalui video streaming yang disiarkan stasiun televisi NHK. Lafaz Allah itu terbentuk dengan sendirinya, di mana mobil-mobil yang akan diekspor melalui kapal laut hanyut terbawa tsunami di sebuah tanah lapang di dekat pelabuhan Tokyo. Ajaibnya, mobil-mobil itu membentuk deretan seperti lafaz Allah. Dan jika diperhatikan lebih seksama, kata Bismillah terbentuk dengan jelas sebagai sambungan lafaz Allah tersebut. Amerika Serikat bukanlah merupakan negara Islam, namun fenomena lafaz Allah pernah terjadi di sana. Pada peluncuran pesawat luar angkasa NASA beberapa waktu lalu, muncul lafaz Allah yang mencengangkan semua orang. Bahkan Amerika sendiri mengakui adanya tulisan Allah tersebut. Subhanallah. Lafaz Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut terbentuk dari gumpalan asap yang berasal dari pesawat NASA Amerika yang saat itu sedang diluncurkan ke langit. Hal itu membuat kaget dan menuai perhatian warga Amerika, terutama Angkatan Udara negara adidaya tersebut. Hal itu membuktikan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fenomena yang sempat terekam oleh video itu pun lantas mencuri perhatian warga. Video tersebut kemudian diberi nama Allah Name on Earth by NASA. Keajaiban
lafaz Allah selanjutnya ternyata pernah muncul di langit Jakarta saat perayaan Maulid Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada 20 Maret 2008. Peristiwa mencengangkan itu terjadi tepatnya di lapangan parkir Monumen Nasional atau Monas, Jakarta Pusat. Awan berbentuk lafaz Allah tersebut muncul saat sesi zikir jamaah yang dihadiri Habib Munzir Al-Musawa sebagai koordinator dan pembicara utamanya. Kejadian langka tersebut sontak menarik perhatian. Bahkan ada beberapa di antara para jemaah yang mengabadikannya melalui foto dan rekaman video. Setelah ramai dibincangkan di dunia maya, banyak yang meragukan keaslian lafaz Allah tersebut. Namun, para ahli telematika menyatakan bahwa lafaz Allah yang ada di foto ataupun video adalah asli, bukan hasil rekayasa ataupun Photoshop. Dengan kebesaran dan keagungannya, Allah dapat menunjukkan kekuasaannya pada alam. Salah satunya adalah lafaz Allah yang muncul pada letusan Gunung Merapi. Pada 4 November 2010 silam, di daerah Klaten, oleh seorang mahasiswa Universitas Gajah Mada bernama Hasan Suseno mengaku melihat gumpalan awan panas atau yang biasa disebut wedus gembel membentuk lafaz Allah. Foto yang menjadi bukti dari fenomena ini telah membuat masyarakat sekitar percaya bahwa kejadian itu merupakan tanda kebesaran Allah yang muncul pada kejadian tersebut. Wedus gembel berisi material-material vulkanik yang menyatu dengan gas bersemu tinggi. Awan panas itu dinamai wedus gembel karena bila dilihat dari jauh, saat awan panas ini menurun di lereng, abu putihnya yang bergulung-gulung terlihat seperti bulu domba. Suhu wedus gembel di kawasan kawah bisa mencapai 1000 derajat Celcius. Biasanya ia bergerak turun ke lereng dengan kecepatan 700 km per jam dan suhunya akan berkurang. Okey. Okey. Dengar tak suara Ustaz? Dengar lagi? Okey, jelas. Jelas. Tadi video okey, ada masalah bunyi ke? Tak ada bang. Ada. Okey je Ustaz. Okey, jelas dengar. Awak dengar penerangan dia, betul? Dengar. Tapi Dengar Ustaz. Dengar. Dengar. Okay. tapi orang tu cakap dalam bahasa Menda tu. Dah bahasa Indonesia. Awak faham tak bahasa Indonesia? Faham Ustaz. Okey. Tu berkaitan dengan video tu, Ustaz nak tanya Umi, ada tak Umi Nur Najihah? Ada Ustaz. Ada. Umi Nur Najihah cerita sikit apa kaitan video tu dengan tajuk yang kita nak belajar hari ni. Kita nak belajar pasal kalimah Allah tu. Kalimah Allah. Okey. Lepas tu tadi video tadi dia cerita pasal benda. Cerita pasal kekuasaan Allah, kebesaran Allah. Kebesaran Allah. Okey. Bagus. Maknanya awak dah hayati dah video tadi. Ternyata sekali video tadi dia menceritakan tentang fenomena yang berlaku dah. Sekejap. Ustaz kena mute dulu. Okey, fenomena yang berlaku pada alam ni, pada muka bumi ni, yang mana Allah kalau kita perasan ataupun tak perasan, sengaja ataupun tak sengaja, Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya nak tunjukkan, nak bagi kita petunjuk yang bahawa setiap apa yang terjadi adanya kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Betul tak? Jadi apa sahaja yang berlaku fenomena ni, manusia boleh kaji, manusia boleh cari apa manfaat dia, apa yang mudarat yang mungkin berlaku dengan asbab fenomena ni. Dalam masa yang sama sebenarnya Allah Taala nak suruh manusia ni berfikir bahawa ada yakni
ada yang menjadikan fenomena tersebut, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala lah. Dialah yang Maha Berkuasa. Dah, melainkan kita ni tidak beriman kepada Allah Taala. Jadi orang yang tak beriman, dia tidak yakinlah benda-benda ni. Okey, wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Allah Taala berfirman dalam surah Yasin, dan tidaklah datang kepada mereka, yakni orang yang tidak beriman ni, satu tanda daripada tanda-tanda kebesaran Allah, melainkan mereka berpaling. Mereka tetap tak mahu beriman. Jadi kita janganlah jadi orang yang begini, tak yakin dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semua tengok tadi kan, bukti-bukti kan. Sehingga orang mereka pun mengakui apa yang mereka nampak dengan jelas, adanya tertera nama Allah. Tak? Kalau mereka tak beriman lagi, maksudnya tak tahulah macam mana lagi Allah Ta'ala nak bagi petunjuk kan. Sebab manusia ni dikurniakan akal, fikiran. Okey, seterusnya tengok apakah lafzul jalalah. Kita panggil, kita sebut lafzul jalalah yang kita nak belajar hari ni. Apa maksud dia? Ada definisi dia. Okey, sila tengok apa maksud dia. Seorang tolong baca. Ustaz nak Irfan baca. Irfan tolong baca. Allah, kat bawah tu ada takrif dia. Cuba baca. Irfan ada tak Irfan? Okay, Ada tak? Okey, sila baca. Allah lifzul alim huwal ilah. Lafzun, bukan lifzun, lafzun. Lafzul azim huwal ilah lahul ma'buda bihaqqa. Okey, lafzun azimun. Ikut semua. Lafzun azimun. Lafzul Lafzul alim. Wal ilahu Ilahul al-ma'budu al-ma'budu bihaqqin. bihaqqin. Okey, kena ingat benda ni ya. Takrif lafzul jalalah atau apa? Iaitu lafzun azimun. Lafzun iaitu satu lafaz. Yang kita sebut ni lah lafaz. Macam ustaz ni cakap ni, keluar lafaz-lafaz perkataan. Jadi untuk Allah ni, lafzul jalalah ni, dari segi maksud dia, satu lafaz azimun, yang sangat mulia, yang sangat agung, yang sangat tinggi, yang sangat besar. Azimun. Huwal ilahu, iaitu al-ilahu, dialah Tuhan. Al-ma'budu, yang sangat layak disembah. Yang layak disembah bihaqqin, dengan sebenar-benarnya. Maknanya satu-satunya Tuhan yang layak disembah oleh setiap hamba yang digelar manusia ni, hanyalah kita layak menyembah Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Itulah yang sebenar-benarnya. Tapi kalau orang yang tidak meyakini Allah Subhanahu Wa Taala, dia berpaling, tak bersembah Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah lah. Ada yang percaya Allah, agama yang percaya Allah, tapi dia mensyirikkan Allah Ta'ala, menyengutukan Allah Ta'ala. Itu kesilapan dia. Tetap tidak diiktiraf agama dia. Contoh dia agama Samawi, yang kita sebut agama Samawi. Orang Yahudi yang beragama Kristian. Dia percaya Allah, tapi dia mensyirikkan Allah Ta'ala, dia mentigakan Allah Ta'ala. Dia kata Nabi Isa tu anak Allah. Jadi benda tu menyeleweng daripada agama yang sebenarnya. Jadi Allah Ta'ala hanya mengiktiraf agama Islam sahaja. Inna dina indallahil Islam. Okey? Baik, kita tengok. Ni, tengok penerangan dia. Penerangan ni, Ustaz nak suruh seorang baca. Boleh tak? Nampak tak penerangan sini? Berkaitan dengan hukum. Hanani Arifah, tolong baca boleh? Yes, okay. Huruf lam pada kalimah al-jalalah Allah mempunyai tanda tasydid dan baris fathah di atasnya. Namun demikian, kadar bacaannya adalah dua harakat. Ia tidak ditanda dengan huruf alif kecil untuk membezakannya dengan ejaan kalimah al-lata. Jika kalimah al-jalalah diwakafkan di hujung kalimah, kadar bacaannya adalah 2 atau 4 atau 6 harakat. Okey, itu berkaitan dengan kalimah Allah. Dikata apa? Mempunyai tanda tasydid. Yang pertama, kita nak kenal dia bila kita baca Quran.
dari segi penulisan dia adanya tasydid atas huruf lam, adanya tasydid, dan baris dia adalah baris fathah. Fathah ni baris atas lah. Namun demikian kadar bacaannya adalah 2 harakat. Maksud dia bila baca ketika dalam bacaan kita zahaballahu binurihim, contohlah ayat Quran. Zahaballahu binurihim, kita tak boleh baca lebih daripada 2 harakat lah. Tak boleh pendek, tak boleh 1 harakat. Maknanya kena tetap 2 harakat sahaja. Okey? Tak boleh baca zahaballahu binur, tak boleh baca gitu. Ketika wasal dah. Okey? Seterusnya ia tidak ditanda dengan huruf alif kecil untuk membezakannya dengan kalimah allata. Okey, allata ni Tuhan, masa kepercayaan kaum jahiliah dulu. Dia apa tu? Dia mempercayai Lat dan Uzza, Tuhan dia tu kan. Jadi nak membeza dengan kalimah allata tu, maka di atas lam tu tidak diletakkan alif kecil, tapi tetap dibaca dengan 2 harakat. Maknanya kita dah ma'ruf lah, kita dah tahulah benda tu, cara nak baca tu. Okey. Seterusnya, jika kalimah al-jalalah diwakafkan di hujung kalimah, maknanya kita tengah baca Quran, akhir ayat tu kita wakaf dengan kalimah Allah. Okey. Di sini ada cara bacaan dia, hukum dia. Yang pertama, kita boleh baca dengan 2 harakat. Yang kedua, kita boleh baca dengan 4 harakat. Dan keenam, boleh baca dengan 6 harakat. Okey. Contoh dia, qulillah, kita nak berhenti situ. Jadi boleh baca 2 harakat, qulillah. Nak baca 4 harakat pun boleh, qulillah. Nak baca 6 pun boleh, qulillah. Okey, faham semua? Faham semua? Okey, faham. Itu pengertian Allah dan cara bacaan ketika waqaf. Okey, baik. Okey, lagi berkaitan dengan hukum lam lafzul jalalah. Okey. Sini kita kena tahu berapa pembahagian hukum lam pada lafaz al-jalalah. Ada berapa bahagian semua? Kita lihat di sini ada berapa bahagian. Zahin, ada berapa sini? Ada 2, Ustaz. 2. Yang pertama? Yang pertama tafhim. Yang kedua? Yang kedua tarkik. Tarkik. Okey, bagus. Maknanya bagi hukum lam pada lafaz al-jalalah ada 2 hukum. Yang pertama tafhim, yang kedua tarkik. Alia Idina Aisyah, tahu tak makna tafhim apa? Ketebalan. Ketebalan. Okey, bagus. Tarkik, Irfan, boleh bagi tahu Ustaz apa makna tarkik? Tarkik maksudnya Lawan pada tebal lah. Lawan dia benda. lawan dia nipis. Lawan tebal nipis lah. Okey, yang pertama hukum bagi lam lafzul jalalah dipanggil tafhim ataupun tebal bacaan dia, sebutan dia. Yang kedua bunyi at-tarqiq. Okey, kita boleh tengok pula dari segi pengertian tafhim tu apa. Bila kita sebut tafhim apa? Di sini dia kata apa? Taghlizu sautil harfi fayamtadi'ul famu bisaddahu. Maksud dia menebalkan ketebalan suara huruf, ketebalan suara huruf. Huruf apa? Huruf lam lah yang kita nak belajar ini, huruf lam pada kalimah Allah. Fayamtadi'ul famu bisaddahu, maka hingga memenuhi ruangan mulut bunyi gemanya. Bisaddah tu maksud dia bunyi gema. Kita sebut Allah, bunyi gema dalam mulut kita. Jelas ketebalan dia. Okey. Yang kedua, tarkib pula nipis. Apa pengertian dia? Nuhawwilu yadkhulu ala sautil harfi fala yamtari'ul famu bisaddahu. Nuhawwilu ni maksud dia kita ubahkan. Ubah. Tadi kita baca dengan tebal, memang asalnya dibaca dengan tebal. Tak, kita sebut Allah, 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 Allahu Akbar. Baca dengan tebal je sebenarnya. Tetapi ada keadaan-keadaan yang akan mengubah
ketebalan tu kerana sebab-sebab tertentu. Okey, yadkhulu ala sautil harfi. Ubah suara yang masuk ke atas huruf lam tu. Kerana apa? Nanti kita akan tahu. Kerana barisnya. Okey. Fala yamtadi'ul famu bisaddahu. Kerana apa? Maka tidaklah memenuhi ruangan mulut bunyi gemanya. Tak bunyi macam Allah, tak bunyi macam gema gitu, tak bunyilah. Dia bunyi apa? Bunyi la. Bunyi dengan nipis saja. Billah, walillah. Okey? Faham semua? Faham semua sini? Faham, Ustaz. Okey, baik. Kita terus kepada agenda seterusnya, iaitu keadaan-keadaan dibaca tebal ataupun nipis. Kita nak tahu macam mana keadaan-keadaan, sama ada tebal ataupun nipis bila kita nak sebut kalimah Allah ketika kita baca Al-Quran. Okey, yang pertama, keadaan yang dibaca dengan tebal. Dia ada berapa keadaan sini? Awak nampak tak ada berapa keadaan sini? Dua. Okey. Wa tufqamu la mulafdil jalalah fil halataini taliyatain. Dan dibaca dengan tebal lam pada lafaz al-jalalah pada dua keadaan yang berikut. Yang pertama, Sufi, sila baca yang pertama. Liya'lamallah. Bukan contoh lagi. Tu. Keadaan yang pertama. Iza taqaddamatha fathah. Okey, idza taqaddamatha fathatun. Apabila didahului lam pada lafaz al-jalalah tu oleh fathah. Maknanya sebelum kalimah Allah tu ada perkataan lain yang mana hujung dia berbaris dengan baris atas fathah. Okey. Contoh, Sufi sila baca contoh yang pertama. Liya'lamallah. Okey, tebal dah. Bunyi tebal tu. Baik. Yang kedua. Faqad Allah. Okey, yang ketiga. Alaisallah. Okey. Kawan-kawan lain, dengar tak bunyi tebal? Dengar. Okey, baik. Kalau dibaca liya'lam Allah tu dibaca liya'lamallah, faqad ata'allah. Tu nipis lah tu. Salah lah cara bacaan tu. Jadi semuanya bacaan tadi yang Sufi baca tadi kedengaran tebal bunyi dia. Okey. Keadaan yang kedua, Ustaz nak panggil Hanani Arifah. Ya, Ustaz. Okey, keadaan yang kedua, cuba baca keadaan dia macam mana. Iza taqaddamatha dhammah. Okey, maksud dia? Didahului dengan baris depan. Okey, maknanya sebelum kalimah Allah tu adanya satu perkataan yang mana akhir perkataan tu ada huruf yang berbaris di depan. Okey. Cuba baca contoh dia. Fayantakimullahu min Okey, baik. Yang kedua. ma yuridullah. Yang ketiga. Kazalika yaj'alullahu rijz. Okey, yang kawan-kawan yang lain ada komen tak? Ada masalah tak? Ada, Ustaz. Tak ada. Bunyi tebal tak? Jelas. Jelas bunyi tebal. Okey, baik. Semuanya baca dengan tebal. Fayantakimullahu min ma yuridullah. Kadzalika yaj'alullahu rijz. Semua bunyi dengan tebal sebab sebelum dia berbaris dengan dhammah. Okey. Seterusnya, keadaan yang dibaca dengan nipis. Halati tarqiqi lam lafzil jalalah. Keadaan-keadaan tarqiq yang iaitu dibaca dengan nipis pada lam lafaz al-jalalah. Wa turaqqaqu lam lafzil jalalah fil halati taliyah. Dan dibaca dengan nipis pada huruf lam lafaz al-jalalah dalam keadaan yang berikut. Ada berapa keadaan semua? Ni nak tanya Zahin. Ada berapa keadaan sini? Ada 3, Ustaz. Ada 3 keadaan. Okey, idza taqaddamaha kasrun. Apabila didahului dengan kasrah. Jadi keadaan yang kedua, tadi keadaan yang pertama, keadaan yang kedua idza taqaddamaha sakinun ba'da kasrin. Apabila mendahului kalimah Allah tu huruf yang mati selepas kasrah. Dan keadaan yang ketiga idza taqaddamaha tanwinun. Apabila didahului huruf apabila didahului daripada kalimah
lafaz al-jalalah tu didahului dengan huruf yang bertanwin. Okey. Okey, bila kita sebut didahului dengan baris bawah, kasrin ni maksud dia bawah lah, kasrah bawah. Okey. Yang pertama ni, keadaan yang pertama ni dia pecah pada 3 pula. Okey, yang pertama dikata kaunul kasri asliyan muttasilan bilafzil jalalati fir rasmi. Keadaan yang mana kasrah tu kasrah yang asal yang bersambung dengan lafaz al-jalalah dari segi penulisannya. Keadaan yang kedua pula macam mana? Kaunul kasri asliyan munfasilan an lafzil jalalati fir rasmi. Keadaan yang mana baris bawah yang asal dia tetapi dia munfasilan, dia bercerai. Tadi muttasil tu memang dia gabung terus dengan nama Allah tu. Ni munfasilan dia bercerai. Munfasilan ni duduk kalimah lain-lain. Ni kalimah Allah, ni kalimah sebelum dia, tak sambung. Dari segi penulisan dia. Okey. Dan yang ketiga kaunul kasri aridan. Yang mana kasrah tu asalnya tak kasrah. Huruf perkataan sebelum dia tu berakhir dengan huruf yang tidak dikasrahkan, tetapi dengan sebab-sebab tertentu dia dibaris dengan baris bawah. Okey. Kita tengok dulu keadaan yang pertama. Keadaan yang pertama, Ummi Nur Najihah. Cuba baca contoh keadaan yang pertama. Ada 2 contoh. Okey, cuba baca. Walhamdulillah. Okey, yang Man kedua. amana billah. Okey, baik. Walhamdulillah man amana billah. Jadi kalimah Allah tu sebelum dia adanya huruf yang berbaris di bawah. Bagi contoh yang pertama, huruf lam yang berbaris di bawah. Li. Walhamdu li baru Allah. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah. Jadi li tu bersambung terus dengan kalimah Allah. Jadi di sini keadaan termasuk dalam keadaan yang pertama lah. Okey, yang kedua, man amana billah ni, B tu bersambung juga dengan kalimah Allah. Jadi dibaca dengan nipis juga. Man amana billah. Okey, keadaan yang kedua pula. Keadaan yang kedua ni, kasrah sebelum dia tetapi dia bercerai dengan kalimah dia. Bercerai dengan kalimah Allah tu. Boleh baca contoh ni. Ustaz nak panggil Adriana Damia. Ada Adriana Damia. Adriana Damia. Saya. Okey, Adriana Damia, cuba baca contoh bagi keadaan yang kedua ni. Afilahi syak. Baca dengan ni lah, tak boleh baca dengan panjang. Afilah tak boleh baca panjang, maknanya gugur dah huruf ya tu bila bertemu 2 sukun. Afillahi syakkun. Tak boleh baca afilah. Tak boleh baca lah. Sebab apa? Bertemunya huruf ya dengan hamzah wasal selepas dia tu dipanggil iltifa'us sakinain. Bertemunya 2 sukun. Jadi tak boleh nak baca dengan panjang lah fi tu. Okey? Sini bercerai kalimah Allah tu dengan sebelum dia. Kalimah sebelum dia adalah fi. Tu maknanya kalau kita belajar bahasa Arab, maksud dia hamzah istifham. Adakah dalam terhadap Allah tu ada keraguan? Maksud dia, soalan dia. Jadi fi tu satu dipanggil huruf. Fi tu maksud dia pada Allah tu satu kalimah. Jadi bercerai dengan kalimah Allah. Tetap dibaca dengan nipis afillah. Tak boleh baca afillah. Okey, keadaan pecahan yang ketiga pula. Pecahan yang ketiga ni kaunul kasri aridan. Keadaan yang mana dibariskan dengan baris bawah ni secara mendatang. Zahir Zafran. Cuba baca contoh dia. Yang ni Ustaz. Ya, qulillah. Qulillah syahid. Okey, qulillah maknanya dibaca dengan baris bawah sebelum dia, tetapi baris bawah tu secara mendatang. Asal dia qul Allah, tetapi dibariskan dengan baris bawah kerana bertemu 2 sukun. Tak boleh baca qullah, nak baca gitu payah kan. Okey, dibaca dengan qulillah, dibaca dengan nipis juga. Okey, contoh keadaan yang kedua pula, idza taqaddamaha sakinun ba'da kasrin. Apabila didahului dengan huruf yang sukun selepas kasrah. Sebelum dia ada huruf kasrah, tapi lepas huruf kasrah tu ada juga huruf yang sukun. Wa yunajji Allah. Betul tak? Jadi di sini dibaca dengan
nipis juga. Wa yunajjillah. Okey? Kalau tengok perhatikan, keadaan ni sama juga dengan pecahan keadaan yang kedua tadi. Apa beza dia? Tadi afillahi syakun, yang ni wa yunajjillah. Kenapa dia kategori lain-lain? Kerana fi itu memang asal dia, huruf yang asal. Sedangkan yunajji ni kalau kita belajar, dia adalah fa'il mudhari'. Najja yunajji. Asalnya yunajjiyu. Yunajjiyu. Okey. Dibariskan dengan sukun huruf ya tu. Okey. Jadi dia benda yang berlainan. Nampak macam sama. Tapi yang penting kita kena tahu di situ adalah baca dengan nipis. Wa yunajjil. Okey. Yang terakhir, idza taqaddamaha tanwin, apabila didahului lam lafzul jalalah tu oleh tanwin, huruf yang bertanwin, huruf yang kita belajar tanwin kan. Ada tanwin bagi atas, tanwin bagi bawah, tanwin bagi depan. Okey, sini contoh dia qauman Allahu muhdikuh. Nak baca mana tu? Tak kena baca qaumallah. Jadi qauman berakhir dengan huruf nun. Huruf nun tu dibariskan dengan baris bawah. Tu cara dia lah. Cara bacaan di sini, kira kita kena baca gitu. Kalau nak baca qaumallah kan. Jadi kena baca qaumani. Sebab huruf nun tu bertemu dengan huruf yang mati juga. Bertemu dua sukun. Jadi kena bariskan huruf nun dengan baris bawah. Qaumanillahu. Tak boleh lah nak baca qaumallah. Dibaca dengan nipis. Okey, faham semua keadaan-keadaan ni? Faham. Okey, baik. Faham, Untuk Ustaz. tajuk ni insya-Allah kita faham. Okey, seterusnya sebab-sebab tafkhim. Ustaz terang sekali lalu sebab-sebab tafkhim ataupun sebab-sebab tarqiq. Okey. Sebab apa kena baca tafkhim, kena baca dengan tebal? Dikata at-ta'zimu li hadzal ismi syarif wa tafarruqu bainahu wa bain sa'iril lamati. Kerana kita nak mengagungkan nama Allah tu. Ismu syarif, iaitu nama Allah lah. Dan kita nak bezakan di antara nama Allah tu dengan kalimah yang ada huruf lam. Pada kalimah tu, kita nak beza dengan lam-lam yang lain. Maknanya lam pada kalimah Allah ni ada tanda besarnya Allah tu. Kita sebut Allah. Kalau lain kita tak sebut gitu kan? Okey, tu sebab dia. Contoh-contoh, boleh tengoklah contoh tu. Dan yang kedua, dia ada sebab juga. Kerana apa kita baca dengan nipis? Sababu tarqiq la milafdil jalalah. Sebab apa? Sababu hadat tarqiq karahiyatu tasa'udi ba'da tasafuli wasifqaluhu. Itu sebab dia kita baca dengan nipis. Sebab asalnya memang kita nak baca dengan tebal. Tetapi dengan sebab keadaan tadi, kita belajar hukum tadi kan, kita kena baca nipis. Sebab apa? Sebab karahiyatu, terpaksanya. Karahiyatu tasa'ud. Terpaksa kerana payah nak sebut. Nak sebut mana dah? Nak sebut. Awak sebut contoh tadi. Qulillah. Baca qulillah. Salah. Susah nak sebut gitu kan. Selagi macam tak comel lah bacaan gitu kan. Ba'da tasafuli wastisqaluhu. Selepas kita baca dengan istighfar ni, maksudnya kita baca dengan huruf yang berbaris bawah sebelum dia. Kita baca merendah. Li tu contoh dia. Billah bi. Kita baca dengan keadaan mulut lidah kita tu ke bawah. Bi, li, kan. Semuanya ke bawah. Jadi nak naik atas pula susahlah. Wastisqaluhu. Susah untuk kita sebut demikian. Okey? Faham sebab-sebab ni semua? Okey, baik. Alhamdulillah. Faham, Ustaz. Ustaz harap semua dapat penjelasan lah berkaitan dengan tajuk yang kita belajar hari ini, insyaAllah. Okey, untuk pengukuhan, Ustaz nak awak semua jawab kuis. Boleh? Boleh. Okey, sekejap Ustaz nak settlekan kuis. Ustaz akan bagi di mesej awak mesej Google Meet link untuk kuis ni ya. Sekejap ambil masa sikit. Sebenarnya Ustaz masuk dah tadi. Sebab laptop Ustaz tertutup jadi keluar balik.
Kejap semua. Jangan tidur lagi. Okey, silap ni. Ya. Hmm. Okey. Ni masuk tu. Loading. Okey, kita nak start Awak sedia Start bagi link ni. Ustaz bagi link ni, Ustaz letak di Google Meet. Mesej Google Meet. Boleh buka tak mesej Google Meet semua? Boleh tak? Boleh, Ustaz. Okey, sekejap Okey, Ustaz tampal sini. Okey, semua masuk. Kita nak start dah. Boleh tekan link yang disediakan. Gini. Boleh tak masuk? Boleh. Boleh. Awak masuk lagi? Okey, ada nak join dah ni. Tunggu sekejap buat apa ni? Ada yang boleh masuk tak? Tak ada lagi tak? Ada tu Ustaz. 8 orang dah masuk. Masuk belakang dah? 8 orang. Masuk belakang. 8 orang dah. Tu kat mana? Sekejap. Sekejap. Okey, kejap. Terus tak ada nak tu. Masuk lah tu. Sini tak ada. Macam mana ni? Sekejap Okey, sepatutnya ni. Okey. Kejap Kalau Ustaz bagi link baru awak masuk pula
Okey. Start. Tasik. Okey. Kalau Ustaz bagi link baru, awak tekan pula yang tadi keluar dulu. Okey, ada silap sikit. Okey. Sini. Kita copy dulu. Masukkan dalam. Okey. Cuba masuk yang tadi keluar dulu, ambil yang baru ni. Ni baru pula. Dapat tak? Okey. Nampak dah masuk. Ada yang masuk. Okey. Okey. Dengar tak suara Ustaz? Dengar. Suara? Dengar Ustaz. Mula kuis kita, okey. Masuklah ke dah ha. Ada yang nak masuk lagi ke? Masuk semua dah. Najihah, Zahin, Damia, Sufi, Elia, Adam, Muhammad Irfan. Yang lain lagi masuk. Umi tak ada pun. Najihah Ustaz. Masuk dah? Tak masuk Masuk dah. Okay. Baik, nak start boleh? Boleh Ustaz. Okay, baik, kita start. 1, 2, 3.
Okey, beberapa orang dah siap dah. Dia dan Mia, Sufi, Zahir siap dah. Anani tengah jawab lagi. Tuhan tengah jawab lagi. Irfan tengah jawab lagi. 3 orang. Okey, baik. Habis dah. Okey semua. Nampak result dia? Okey, pemenang dia. Dengar tak Ustaz cakap? Dengar. Okey, yang pertama siapa ni? Tempat pertama. Yang pertama Hanani, Tania. Skor dia 1708. Berapa? 17,830. Betul tak? Okey. Yang kedua Elia, yang ketiga Najihah. Dan seterusnya Damia, Sufi, Zahir, Adan, ngalah kali Muhammad Irfan. Apa Muhammad Irfan ngalah kali? Okey, baik tak? Puas hati tak main itu kuis untuk hari ni? Okey tak semua? Okey. Okey. Okey, baik. Okey, Ustaz. Jadi seterusnya nak pengukuhan lagi, masing-masing cepat-cepat tunjuk. Siapa dulu? Tunjuk penulisan dan terus baca. Ustaz tak bercakap dah, nak dengar awak je baca. Okey, yang pertama Ustaz nak sebut Muhammad Irfan. Muhammad Irfan dulu. Okey. Ada tak Irfan? Kalau tak ada Irfan, Sufi dulu. Sufi dulu. Contoh ni ke Ustaz? Ya, terus baca. Nasrullah. Baca molek lah. Jangan baca dengan baca Quran. Iza jaa nasrullah. Okey, yang kedua. In ya'lamillah. Okey, tebal dengan nipis itu. Yang pertama tebal, yang kedua nipis. Okey, seterusnya. Ambil. Ustaz. Ya. Saya tekan. Okey, Irfan nak baca. Tunjuk cepat-cepat. Dan tunggu baca. Nampak? Dekat sikit. Okey, baca. Iza jaa nasrullahi wal fath. Okey, yang kedua. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Okey, tak apa. Contoh hak pertama ni macam sama je. Okey, yang seterusnya Zulfahmi ada Zulfahmi. Zulfahmi ada Ustaz. Ada. Amir Fakhruddin ada tak? Tak ada tak? Seterusnya Zahir Zafran. Ni Adam Salihin. Tidak. Nampak? Okey. Fi kitabillah. Lagi. Okey, baca. Hasbukallah. Okey, bagus. Ada nipis, ada tebal. Yang seterusnya Zahir Zafran. Ni tafhim. Wallahu muhitum bil kafirin. Okey, baik. Bacaan yang tajwid bagus. Yang ni nipis.
Bismillahirrahmanirrahim. Okey, bismillah pun ada hukumnya. Okey. Seterusnya Umi Nur Najihah. Wa may yal'anillah. Tak boleh. Tunjuk Kak. Okey. Baca. Fastaghfirullah wastaghfar. Okey. Bagus. Astaghfirullah. Maknanya sebelum ni berbaris di depan. Baca dengan tafkhim. Okey, seterusnya siapa? Elia Idina Aisyah. Okey. Bima hafizallah. Okey. Seterusnya yang kedua. Alladzina stajabu lillahi war rasul. Okey, baik. Ada tebal dan nipis. Yang seterusnya Hanani Arifah. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim. Okey, nipis. Tu. Zalikumullahu rabbukum la ilaha illahu. Okey, bagus bacaannya. Tak ada tebal, ada nipis. Baik. Seterusnya Adriana Damia, adakah? Ada. Okey. Wa man asdaqu minallahi hadisa. Okey, itu tebal. Okey, yang kedua. Yuhajiru fi sabilillah. Okey, nipis. Bagus. Maknanya insya-Allah saya rasa semua dah jelas dan faham betul-betul tajuk yang kita pelajari hari ini. Jadi saya rasa sampai setakat itu sahaja kelas kita. Cumanya Ustaz nak pesan masing-masing bila baca Al-Quran, kita kena jaga hukum-hukum yang ada. Termasuklah dengan hukum yang kita belajar hari ini, iaitu lam lafzul jalalah, yang mana dia ada dua jenis hukum, iaitu tafkhim dan tarqiq. Dan pada tafkhim ada dua keadaan, iaitu sebelum dia berbaris di atas, sebelum kalimah Allah berbaris di atas. Keadaan yang kedua, sebelum kalimah depan, kena baca dengan tebal. Tetapi bagi tarqiq pula, keadaan yang kedua, dia ada beberapa keadaan, iaitu sebelum dia berbaris di bawah secara asal, bersambung terus lillah billah. Yang kedua, dia bercerai daripada perkataan tu, afillah contoh dia, ataupun dia adalah sukun yang mendatang. Contoh dia qul Allah, baca qulillah. Lepas tu keadaan kategori yang kedua pula, dia dipisahkan dengan huruf yang sukun, wa yunajjillah, j itu disukunkan. Okey, yang terakhir sekali, situasi yang terakhir sekali, iaitu adanya huruf yang sukun sebelum dia, sakinun. Okey, itulah keadaan-keadaan yang kita belajar tadi. Harap semua dapat ingat dan dapat amalkan dalam bacaan kita. Boleh semua? Okey. Boleh buka dah speaker semua. Boleh buka speaker semua, kita nak baca doa. Agak tadi kita belajar tadi, apa yang kita belajar tadi dapat diaplikasi dalam bacaan kita, insya-Allah. Okey. Muhammad Sufi baca doa. Sufi baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imamna wa nuran. Allahumma dzikirna wa 'allimna minhu ma nasina warzuqna tilawatahu ala al-layli وَأَطْرَافَنَا وَاجْعَلْهُ لَنَا حُجَّةً يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Okey, insya-Allah berjumpa lagi kita pada masa akan datang, insya-Allah.
Jadi Ustaz berakhirlah kita untuk sesi kali ini, insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Waalaikumsalam. Salam. Waalaikumsalam.